Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya sekali lagi, Tun Mahathir tiba-tiba tampil menyatakan sesuatu yang luar biasa. Kali ini Tun Mahathir kata, adakah Anwar dan keluarga juga diarah jelaskan semua harta? Saudara-saudara sekalian, untuk makluman Anda semua, Anwar Ibrahim adalah antara ahli parlimen yang pernah terdahulu membuat pengisytiharan harta sebagai ahli parlimen. Kalau itulah yang dikehendaki oleh Mahathir, sebenarnya Anwar Ibrahim telah pun membuat pengesahan dan juga pengisytiharan harta. Saudara, adakah persoalan daripada Tun Mahathir ini semata-mata untuk mempertahankan diri ataupun sekadar semata-mata untuk mengalihkan perhatian netizen berkait dengan isu siasatan kekayaan keluarga Tun Mahathir? Dr. Mahathir Mohamad mempertikaikan SPRM berhubung dakwaan siasatan terhadap kekayaannya. Menjadi pertanyaan sekarang ialah, berani kerana benar, takut kerana salah. Kalau benar Tun Mahathir tidak mempunyai apa-apa masalah, buat apa nak takut, kata netizen. Biarlah SPRM melakukan menjalankan tanggungjawab mereka. Dan untuk perkara berkait dengan kenyataan untuk membuat siasatan terhadap kekayaan Anwar Ibrahim dan juga keluarganya, sebenarnya itu telah dilakukan oleh Anwar Ibrahim. Jadi apa lagi sebenarnya yang dikehendaki? Bekas Perdana Menteri itu turut mempersoalkan sama ada SPRM juga mengarahkan seterunya Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan keluarga untuk menjelaskan harta seperti yang dilakukan terhadap anak-anaknya. Pada pendapat netizen, mereka kata, tak apalah kalau betul SPRM nak siasat keluarga Anwar Ibrahim, silakan, kata mereka. Kerana ramai yang yakin dan percaya bahawa tiada masalah untuk Anwar Ibrahim disiasat. Kerana sebelum ini Anwar Ibrahim telah pun mengisytiharkan harta beliau. SPRM kini sedang dalam proses menuntut pengisytiharan aset daripada dua anak Mahathir, iaitu Mokzani dan Mirzan. Bagaimanapun, kedua-duanya mendakwa Mahathir adalah sasaran sebenar siasatan rasuah itu. Satu dakwaan yang tidak disahkan atau dinafikan oleh SPRM. Dalam kenyataannya hari ini, Mahathir berkata bahawa notis SPRM yang dihantar kepada Mirzan menyatakan bahawa Suruhanjaya itu mendapati dia telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 23 Akta SPRM yang meliputi penyalahgunaan kuasa. Setakat saya tahu, saya tidak pernah disiasat. Tetapi notis SPRM menyatakan saya melakukan kesalahan, kata Mahathir. Mahathir berkata bahawa dia telah memulakan saman fitnah terhadap Anwar tahun lepas kerana dakwaan dia mempunyai harta berbilion ringgit. Hingga sekarang, Anwar tidak dapat tunjuk bukti saya memiliki berbilion ringgit. Ini bermakna hingga sekarang saya belum didapati bersalah, kata Mahathir lagi. Jika SPRM ada bukti, tunjuklah, katanya lagi. Sementara itu, Mahathir turut menimbulkan persoalan mengenai kekayaan Anwar merujuk kepada akaun atau akuan berkanun oleh bekas penolong Gubernur Bank Negara Abdul Murad Khalid pada Oktober 1999 yang mendakwa Anwar mempunyai kira-kira 3 bilion dalam 20 akaun peribadi yang berasingan. SPRM pada Januari lalu berkata Badan Pencegah Rasuah BPR sebelum ini telah menyiasat dakwaan terhadap Anwar itu ketika Mahathir menjadi Perdana Menteri. Siasatan mendapati tiada kes terhadap Anwar. Jadi, apalagi sebenarnya yang Mahathir mahukan? Sedangkan BPR, Badan Pencegah Rasuah pada sebelum ini telah menyiasat dakwaan terhadap Anwar itu ketika Mahathir menjadi Perdana Menteri dan keputusannya ialah tiada kes terhadap Anwar. Jadi apalagi yang dituntut oleh Mahathir? Bekas Perdana Menteri itu bagaimanapun tidak berpuas hati dengan perkara ini. Apa sebenarnya yang memuaskan hati Tun Mahathir? Adakah kalau Anwar Ibrahim ditangkap dan didapati bersalah barulah hati Mahathir puas? Itulah yang menyebabkan netizen cukup hairan dengan Mahathir. Walaupun Anwar tidak didapati bersalah,
Kenapa Statutory Declaration Akuan Berkanun Murad tidak ditarik balik, kata Mahathir? Apakah istri dan anak-anak Anwar diarah menjelaskan semua harta mereka soalnya? Pada tahun 2012 dilaporkan Murad menarik balik akuan berkanun dan menuduh BPR memaksa dia menandatangani dokumen tersebut. Jadi rupa-rupanya Murad menarik balik akuan berkanun dan menuduh BPR memaksa. Sementara itu Anwar, istrinya, Dr. Wan Aziza Ismail dan anak sulung mereka Nurul Izzah telah mengisytiharkan harta sebelum pilihan raya umum ke-15 sebagai sebahagian daripada usaha PKR untuk membuktikan ketelusannya. Jadi, apa lagi yang Mahathir mahukan? Anwar Ibrahim, istrinya Wan Aziza dan juga anaknya Nurul Izzah telah mengisytiharkan harta. Anwar sendiri mengisytiharkan pada masa itu aset bersih sebanyak 11,18 juta. Aset bersih Wan Aziza ketika itu ialah 1,36 juta, manakala aset bersih Nurul Izzah ketika itu ialah 808.761 ringgit Malaysia. Pengisytiharan aset awam terakhir Mahathir pada tahun 2019 meletakkan asetnya pada masa itu berjumlah 32,2 juta. Wow, nampaknya jumlah aset Mahathir yang diisytiharkan, pengisytiharan awam terakhir Mahathir pada tahun 2019 adalah sebanyak 32,2 juta, jauh lebih meninggalkan Anwar Ibrahim yang hanya ada 11,18 juta. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dengan pendedahan yang luar biasa ini, dijangka akan ada bergerombolan berjuta akan mengalih sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ini apabila Anwar Ibrahim dianggap kini menjadi hero yang tidak didendang. Dalam diam-diam, rupanya Anwar Ibrahim adalah hero yang tiada siapa jangka sama sekali. Misi gila, Anwar bukti Perdana Menteri prihatin kebajikan rakyat. Rupa-rupanya baru-baru ini Anwar Ibrahim telah mengusahakan satu usaha yang dipanggil misi gila, yang boleh kata hampir mustahil boleh dilakukan, tetapi apabila dengan kebijaksanaan, kepintaran, kewibawaan dan pengaruh Anwar Ibrahim di serantau dunia, misi gila yang hampir mustahil itu berjaya dilaksanakan. Ini apabila kejayaan mengeluarkan keluarga aktivis Malaysia, yaitu Muhammad Nadir Al-Nuri Kamarul Zaman dari Rafah, adalah bukti keprihatinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, ia jelas menggambarkan kebijaksanaan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang cukup dihormati dunia, sehingga mampu melaksanakan misi yang dilihat mustahil. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas kesungguhan yang amat berhormat Perdana Menteri sehingga berjaya menyatukan keluarga saudara Nadir Al-Nuri, Ketua Pegawai Eksekutif Cinta Gaza Malaysia. Kejayaan ini menzahirkan keprihatinan tinggi Perdana Menteri kepada soal kebajikan rakyat, selain daya kebijaksanaan, kepimpinan beliau yang cukup dihormati dunia, sehingga misi besar menyatukan keluarga saudara Nadir Al-Nuri yang sebelum ini berada di Palestin telah terlaksana dengan jayanya, kata beliau. Sementara itu, beliau menyeru semua pihak untuk terus bersama-sama dengan Perdana Menteri bagi menyatakan solidariti kepada perjuangan menuntut keamanan dan kesejahteraan negara Palestin. Kata beliau, marilah bersama-sama dengan keberkatan bulan Syawal ini,
kita memperkukuh kesatuan dan berdoa kepada Allah agar dikurniakan kesejahteraan dan keberkatan buat rakyat Palestin, katanya. Nadir Al-Nuri menerusi satu perkongsian penuh emosi di Facebook memberitahu, Anwar adalah individu yang bertanggung jawab menjayakan misi gila, yaitu membawa keluarganya keluar dari Rafah dengan selamat. Jelas beliau, misi tersebut bukan perkara mudah, memandangkan Rafah saban hari berdepan serangan rejim Zionis. Namun secara senyap, pemimpin negara menghubungi pihak sana. Ternyata diplomasi insani ini jauh lebih berkesan daripada kaedah yang lain, katanya ikhlas. Beliau memberitahu proses evakuasi keluarganya berjalan dengan begitu cepat, teratur dan lancar walaupun penuh dengan 1001 cabaran tersirat. Ucapkan tahniah syabas kepada Perdana Menteri atas keprihatinan kebajikan rakyat. Jumpa lagi. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Apa kabar semua saudara-saudara, para penonton channel ini? Diharapkan anda semua dalam keadaan yang sehat dan walafiat. Diucapkan juga selamat menyambut Hari Raya dan maaf zahir dan batin. Hari ini sekali lagi kita digembarkan dengan isu Sanusi. Tular di media sosial, kononnya Sanusi kawini wanita Pahang. Ini jawaban Sanusi yang kita tunggu-tunggu. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor menafikan beliau sudah berpoligami, seperti yang sedang ditularkan pihak tertentu menerusi media sosial ketika ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jeneri itu berkata, beliau belum berhasrat berbuat demikian, namun tidak menolak kemungkinan itu sekiranya ada jodoh dengan mana-mana wanita. Kata Sanusi, belum lagi berkahwin baru. Mana tahu kalau ada jodoh. Kalau jodoh dengan orang Sikh, apa salahnya? Orang Sikh, orang Alus-Setaka, katanya berseloroh. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menghadiri majlis perasmian benih padi Huma di Kampung Radik Cepir di sini hari ini. Sebelum ini, tular di media sosial mendakwa Sanusi sudah berkahwin lain secara senyap bersama seorang wanita. Muhammad Sanusi turut memuat naik status di laman Facebooknya kemarin mengenai saranan berkahwin pada bulan Syawal dengan catatan Dok berada di Pahang. Status itu mengundang reaksi serta komen pengikutnya di laman sosial. Saudara-saudara sekalian, apa yang memang menggemparkan kita semua ialah apabila tularnya perkara ini. Selain daripada itu, susulan daripada kenyataan itu juga hari ini juga dilaporkan bersama dengan laporan ini ialah padi Huma lebih baik daripada ubi kayu, kata Sanusi. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor menyarankan penduduk menanam padi Huma berbanding ubi kayu sebagai pilihan menambah bekalan beras tempatan. Nasi daripada padi Huma lebih mengenyangkan dan lebih sedap berbanding ubi kayu. Daripada tanam ubi kayu, baik tanam padi Huma. Ubi kayu ini kembung perut angin. Padi Huma sedap kejap perut. Katanya selepas merasmikan benih padi Huma di Kampung Radik Cepir hari ini. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hak Zakat Negeri Kedah, Datuk Zakariat Othman. Sebelum ini, yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul mencadangkan rakyat di negara ini perlu berani melakukan perubahan untuk tidak terus bergantung kepada nasi sebagai sumber karbohidrat. Sebaliknya menggantikannya dengan sumber lain seperti ubi kayu. Beliau berkata langkah menjadikan ubi kayu sebagai satu daripada sumber karbohidrat dilihat mampu menjadi alternatif. Mengulas lanjut, Muhammad Sanusi berkata kerajaan negeri dengan kerjasama LZNK sedang berusaha menjadikan daerah Sikh sebagai hub padi Huma dengan meluaskan lagi tanaman di sawah dan tanah terbiar. Katanya,
Tanaman padi Huma yang diperkenal meliputi 6 variati benih yang ditanam sebagai percubaan bermula Disember lalu, antaranya tangkai langsat, jarum galah, tokya, bario, padi perang dan padi hitam dengan tempoh tuaian antara 3 bulan hingga 3 bulan 10 hari hingga 6 bulan. Kita usahakan selain padi di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda Mada, luar Mada, kita juga usahakan padi atas darat Huma. Permintaan luar biasa, mahal pun orang beli. Saya diberitahu pasaran di Kuala Lumpur RM50 sekilogram, orang beli juga permintaan terlalu tinggi, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.